Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazrika. Ini Dialog Tiga Penjuru. Malam ini kita akan berbicara tentang jenayah juvana dan apakah yang dikatakan perlakuan juvana ini ataupun lebih dikenali dengan perlakuan yang dilakukan oleh kelompok remaja berkaitan perlakuan seperti peras ugut, buli, pecah rumah dan terlibat dengan penagihan dada. Tetapi kita ingin lihat adakah apabila mereka dijatuhkan hukuman, hantar ke sekolah pemulihan akhlak, mereka dapat sesuatu untuk mendapat peluang kedua selepas mereka keluar seperti sekolah Henry Geni misalnya. Jadi itu yang akan kita bincangkan dalam Dialog Tiga Penjuru bersama saya Nazrika malam ini. Terima kasih kerana terus bersama kami dalam Dialog Tiga Penjuru bersama saya Nazrika. Baru-baru ini viral di sosial media seorang anak muda bersama Izzat, yang bernama Izzat Daniel Abdullah kalau lebih nama penuhnya. Seorang remaja, seorang anak muda yang menceritakan pengalaman beliau berada di sekolah Henry Geni dalam sosial media platform TikTok. Dengan aplikasi ini beliau mendapat berbagai pandangan dan juga likes yang tinggi di kalangan netizen dan ini memberi satu iktibar dan juga indikator bagaimana pengalaman anak-anak muda yang terlibat dalam jenayah juvana dan melalui proses pemulihan di sekolah seperti sekolah Henry Geni ini amat peka kepada situasi semasa dan apa yang dilalui oleh mereka itu dapat dipelajari ataupun dijadikan pengajaran oleh anak-anak muda dan komuniti masyarakat di luar sana. Jadi di studio pada malam ini 3 orang tamu sudah bersedia untuk bercerita tentang jenayah juvana dan peluang kedua kepada remaja sebegini. Di sebelah kanan saya saudara Julfitri Johar, Presiden Majlis Belia Malaysia. Terima kasih Julfitri. Sama. Lama tak bersama kami di Sarawak ni. Alhamdulillah hari ini. Sibuk dengan rasuah bastard dan sebagainya. Dan di tengah sana tak asing lagi yang membahagia Cik Yasir Ibrahim, Guru Disiplin Sekolah Menengah Kebangsaan Lasal Petaling Jaya. Apa khabar Cikgu Yasir? Baik, Alhamdulillah. 11 tahun sebagai seorang guru. Ya. Lebih spesifik Cikgu Disiplin. Betul. Okey, di hujung sana inilah yang kita rujuk anak muda Muhammad Izzat Daniel Abdullah. Izzat, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih. Seorang yang berkarisma sekarang, nampak segar, nampak Julfitri nampak bermotivasi selepas 3 tahun dalam proses ini. Okey, mungkin soalan pertama saya pada Izzat, apabila keluar 2019 dari sekolah menengah Henry Geni ini, apa yang terfikir, terimbau di pemikiran Izzat untuk menjadikan pengalaman itu dalam penceritaan di TikTok? Jadi mungkin kita nak tahu apa yang terpanggil Izzat untuk melakukan demikian. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya saya tengok di dalam sekolah Henry Geni, statistik makin lama makin meningkat. Daripada waktu saya masuk 710 ni. Dan makin lama makin meningkat sampai ke 1000 lebih penghuni. Dan saya kesian kepada junior-junior saya bila ada yang masuk, ada yang sampai satu tahap tidur depan tandas, tempat lalu keluar masuk tandas tu, mereka tidur depan tu. Dan saya kesian bila saya bebas, apa cara yang saya nak gunakan untuk saya bagi pengajaran yang sekolah Henry Geni bukanlah tempat yang seronok dan buat jenayah ni bukanlah benda yang satu keseronokan yang kita patut ceburi. Itu yang saya terfikir dan saya mula saya digunakan platform YouTube untuk saya bagi berkongsi pengalaman untuk supaya dapat dijadikan pengajaran dan barulah saya berpindah ke TikTok. Tapi kreatif juga Izzat nak menceritakan pengalaman 3 tahun itu dalam konteks YouTube yang pendek dan TikTok lagi pendek dengan teks, dengan orang kata pun rakaman video dan sebagainya. Jadi macam mana jadikan begitu cantik sekali dan orang melihat tu fahamlah, oh begini situasinya di sekolah Henry Geni dan begini keadaannya yang sesak dan sebenarnya janganlah berhajat nak dihantar ke sekolah Henry Geni sebegini. Izzat. Saya asalnya hanya nak bagi pengajaran. Niat saya nak bagi pengajaran kepada anak muda. Saya pun tak sangka yang mendapat sambutan, ramai yang memberi sokongan. Mula saya pun takut sebelum saya dibebaskan sekolah Henry Geni. Saya sebelum je saya keluar, saya dah fikir, adakah masyarakat ni dapat terima saya? Adakah mak keluarga saya ni dapat terima saya? Tapi bila saya keluar, pandangan masyarakat tu berubah. Apabila kita melakukan perkara-perkara positif, masyarakat akan pandang positif. Dan kalau kita lakukan perkara-perkara negatif, masyarakat akan pandang negatif. So untuk mendapat tindak balas yang positif, kita perlu lakukan yang positif. Adakah sedikit sebanyak pengalaman itu dikongsikan melalui YouTube dan TikTok ini
apabila Izzat keluar, masyarakat mengubah persepsi sekolah Henry Geni dan alumni sekolah Henry Geni? Okey, sebelum ni masyarakat menganggap budak Henry Geni adalah budak yang jahat, budak yang nakal dan gagal tu akan gagal selamanya. Dan saya cuba untuk mengubah persepsi masyarakat ni supaya gagal sekali tidak bermakna kita gagal selamanya. Ada pengalaman yang paling pahit Izzat 3 tahun di dalam Henry Geni yang tak bolehlah nak repeat ataupun diulang semula. Kalau boleh sepanjang hidup Tuhan kurniakan usia kita, janganlah berlaku lagi kepada saya. Apa pengalaman itu? Pengalaman tu terpisah dengan keluarga. Waktu first kali dijatuhkan hukuman. Itulah pengalaman saya yang paling pahit. Saya terpisah dengan keluarga-keluarga saya. Saya dah berkahwin. Saya pula ada anak dan saya terpisah dengan anak saya. Itulah pengalaman yang pahit yang saya rasakan. Apa yang dilalui? Macam mana nak atasi ketika di dalam Henry Geni itu? Untuk meluahkan rasa pedih, rasa sedih. Apa yang Izzat lakukan? Okay, baik. Di sekolah negeri, penghuni-penghuni baru akan ditempatkan dalam satu blok. Dan waktu itulah kami mula sesi kenal. Dan waktu itulah Suai kenal. Kami berkongsi. Waktu saya nak hilangkan kesedihan, saya selalu bersembang dengan kawan-kawan. Selalu menceritakan tentang anak saya. Saya jadi macam lupa rindu tu. Saya dengan luah rindu tu dengan cara bercerita, berkongsi cerita. Mungkin jika tidak keberatan, boleh Izzat kata pun ceritakan apa sebabnya dihantar ke sekolah Henry Geni. Okey. Asalnya semua terlibat dengan dadah. Seawal saya umur 12 tahun, saya dah terlibat dengan dadah jenis pil kuda. Dan start meningkat remaja, saya cuba dadah jenis syabu. Dan start daripada syabu lah saya mengalami satu ketagihan yang sangat. Dan waktu tu saya tak ada duit dan saya pula tak bekerja. Majikan takkan terima saya kalau tengok saya punya fizikal macam seorang penagih. Yeah. Jadi saya cari alternatif yang mudah, saya pecah rumah. Dan saya ditangkap kerana kes pecah rumah. Cikgu Yasir, ini sebahagian mungkin ribuan lagi anak-anak muda yang sudah pun jatuh hukum dihantar ke sekolah Henry Geni dan sekolah Tunas Bakti di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Adakah ini sebahagian daripada isu yang kita perlu tangani di peringkat remaja, terutama di peringkat anak-anak kita di sekolah? Cikgu Yasir, adakah itu sebenarnya yang dilalui oleh Cikgu Yasir saban hari yang terpaksa dihadap oleh guru disiplin dan guru pendidikan jasmani di sekolah? Memang setiap tahun pasti ada masalah-masalah yang macam ni. Setiap tahun. Walaupun tahun tu berubah-berubah, tapi memang ada kes tu. Kecil daripada kecil sampailah kes besar. Macam mana cikgu nak mengatasinya, kami tim sekolah nak mengatasi dengan macam-macam undang-undang dan peraturan yang kami buat. Dan akhirnya bila kita setiap masa pantau akan ada hasil dia. Hasil dia pada sekolah lah. Ya. Semakin kurang masalah tu. Jadi bagaimana pengalaman Cikgu Yasir berhadapan dengan anak-anak? Kita tidak mesalahkan Izzat. Ini pengalaman individu, pribadi dia. Pengalaman dia menghadapi situasi yang getir untuk menentukan masa depan dia. Dan beliau melalui laluan tersebut. Tetapi sebagai cikgu yang melihat sebagai kata pun guru, macam mana cikgu mendepani anak-anak sebegini di sekolah? Kalau di sekolah, saya lebih kepada kawan ataupun ayah. Pendekatan saya yang bermasalah, kita bawa sama-sama dengan kita. Mungkin cikgu-cikgu yang lain ada yang cara lain, ada setengah orang cara lain. Kami ambil pendekatan, kami panggil dia sebagai kawan. Ada masa-masa dekat dalam kelas dah terabai, kami bawa dia balik. Contohnya, kami bawa dia keluar, main futsal sama-sama. Jadi dia akan rasa rapat dengan kita. Bila dia rapat dengan kita, dia akan bercerita dengan kita. Bila dia bercerita, kita akan dapat tahu poin dia dekat mana. Jadi kita dapat atasi masalah macam tu. Adakah pendekatan Cikgu Yasir ini dari awal lagi ataupun Cikgu Yasir belajar dari hari ke hari, bulan ke bulan, minggu ke minggu? Kerana yang ni sebenarnya pendekatan yang terbaik. Cikgu pun tak pernah tahu. Biasa cikgu disiplin ni kan dengan rotannya, dengan garangnya. Hei, kau keluar. Sampai biasalah kita berhadapan cikgu disiplin kan. Betul. Tapi Cikgu Yasir belajar untuk dapat formula tu sampai tahap bila? Berapa lama? Memang tempoh masa yang sangat lama. Daripada saya dulu memang panah baran juga kiranya. Tangan juga ni? Memang nak naik tangan lah, biasalah kan. Tebuk dinding okey lah juga. Sampai tu masa saya boleh kontrol. Keluar sikit ada budak ada masalah, boleh kontrol.
tegur dia baik-baik. Kalau ada masalah pun paling utama bagi saya lah, kalau kita merotan apa benda, niat kita baik, tanya dia betul-betul. Memang salah ni, memang salah ni, memang salah ni. Betul dia mengaku, okey, baru kita rotan. Jangan kita datang pam-pam, sebab akan ada jadi masalah lah nanti. Ya. Betul-betul dengan hati kita betul-betul nak mendidik Tapi dan mengajar. cikgu saya sedar tak ada ilmu tak di sebalik semuanya ini, bahawa kita tahu remaja ni satu kategori umur yang nak tahu banyak perkara. Memang betul. Remaja memang dia akan nak tahu banyak perkara dan dia akan cuba banyak perkara. Saya ada kawan-kawan yang berpengalaman, ada pengalaman, itulah jadi pengalaman saya dan saya bercerita pada student-student saya. Bila saya bercerita, dia akan dapat tahu dekat mana masalah dia. Saya memang sentiasa bercerita. Saya kadang-kadang ada masa yang terluang dengan student, memang saya akan cerita yang kawan ni kat sini, yang kawan ni kat sini, orang dalam dia cerita. Saya memang bercerita. Dia akan dapat budak-budak sekolah lelaki, dia akan nak dengar cerita yang macam ni. Adakah agak sukar kerana kita tahu apabila di sekolah Izzat nanti kita cerita, biasa dengan peraturan, dengan disiplin, dengan ikut buku. Betul. Dan segala rules sekolah itu. Betul. Dan berlawanan dengan sifat anak muda remaja ini, ingin bebas. Ini semua ni skema, ini semua menyusahkan. Betul. Jadi macam mana nak balance kan, cikgu? Di sekolah itu tidak menjadi penjara bagi anak-anak sebegini. Okey, kalau saya betul-betul pendekatan, bila saya dapat pelajar-pelajar macam tu, selalunya saya akan bawa ke dia sukan. Saya akan bawa tim rugby, bola sepak dan olahraga. Ya. Saya akan bawa dia sukan. Satu masa, saya dapat seorang student, memang dia nak gaduh je. Memang dia kaki pukul. Memang kaki pukul nak gaduh. Bila masuk dalam game bola sepak dengan rugby, saya bawa dia game rugby satu masa tu, dia akan training dalam 2-3 bulan. Masuk je bulan ketiga tu dia dah pergi game. Dia dah pergi game, kawan dia jatuh kena tackle, dia dah marah, dia pergi tumbuk. Awal-awalnya. Sampai satu masa dia tahu disiplin dalam game tu sangat tinggi, disiplin dalam padang sangat tinggi, dia berubah. Saya tengok mak dia balik telefon, cikgu, anak saya dah berubah, tak ada dah pandang baran. Itu yang bila saya dapat, alhamdulillah saya dapat tahu cara macam mana lagi. Ada satu kes di mana saya bawa student ni keluar pergi game tournament futsal. Saya bawa game futsal, dah main sampai separuh akhir nak pergi ke final. Bergaduh, keeper bergaduh dengan player opponent. Keeper dah nak pergi final dah. Keeper bergaduh dengan ni, saya panggil dia keluar. Nak main tak nak main? Tak nak main. Okey, cikgu bagi tarik diri. Saya tarik diri bukan sebab saya nak memalukan tuan rumah, bukan. Saya tarik diri betul-betul saya niat saya nak mengajar dia macam mana nak hormat orang, nak respect orang. Betul-betul saya nak didik dia kat situ. Saya bawa keluar, fikir kokoh, saya telefon saya masa tu. Kenapa cikgu tarik diri? Kita dah lepas final ni, kita nak menang. Saya cakap dekat dia, cikgu, saya nak ngajar dia, cikgu. Kalau dia buat macam ni lagi, dia tak akan pergi mana-mana. Tak ada peluang dia seterusnya. Dan tahun depannya, saya bawa tim juga untuk pergi Piala Muqtahdari. Dan akhirnya pada tahun depan tu, rezeki saya betul-betul tahun tu champion Muqtahdari. Piala Muqtahdari. Dengan budak-budak sebegini. Dengan budak-budak macam tu. Dia berubah. Bila kita pandang dia betul-betul, kita rapat dengan dia akan jadi berubah. Encik Fitri, Cikgu Yasir membawa peranan multi-dimension ataupun pelbagai. Dia membawa diri dia sebagai individu, sebagai manusia, sebagai orang tua. Dia membawa diri dia sebagai ibu bapa kerana dia berinteraksi dengan ibu bapa tadi. Yang masalah kat rumah tu, itu hal asal itu dari rumah, dari komuniti. Dan dia bawa diri dia sebagai anak muda. Maksudnya dia tahu bahawa anak muda ni ingin tahu, ingin cuba semua, dia tak ada, dia rebels dan sebagainya. Jadi adakah ini sebenarnya yang kita mahukan dalam sistem kita? Ya, terima kasih Haji Nazir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul. Sebenarnya orang muda ni, kita sebut mereka ni dia dalam keadaan mencari identiti dan makna diri. So dalam proses dia mencari makna diri dan identiti diri, dia perlukan kepada orang yang membimbing, orang yang guide dia, somebody yang adult yang boleh guide dia, bantu dia share masalah seperti yang cikgu sebutkan tadi. So sebab itu dalam perjuangan kami dalam belia, kami selalu menekankan bahawa kita perlu kepada dua ekosistem, iaitu cikgu di sekolah dan juga kita sebutkan sebagai pekerja belia ni, dia akan menyambut adik-adik kita ni apabila dia keluar daripada sekolah. So cikgu dia menjadi pendidik informal, kami pemimpin belia, pengamal kerja belia profesional ni dia akan menjadi pendidik informal. So pengalaman saya dulu saya buat master, memang saya ada attach dengan satu pusat belia. Pusat belia ni di UK lah, diletakkan di tempat yang kejiranan jenayahnya tinggi.
orang yang drop out, yang tak nak pergi sekolah. So di situ mungkin dia tak nak pergi sekolah, tapi dia ada tempat yang dia boleh lepak, dia boleh bercerita, dia boleh bina karakter diri dia dengan setting pendidikan informal, iaitu di pusat belia. Jadi sebab itu kita memperjuangkan sekarang ni, kita perlu, kalau orang di sekolah, orang tuanya, pembimbingnya adalah cikgu. Kalau di universiti ataupun institut kemahiran adalah pensyarah ataupun orang kata guru kaunseling dan sebagainya. Tapi bila di luar, siapa nak sambut? Sebab itu ekosistem ni penting untuk mendukung. So di pusat belia itulah diletakkan pekerja belia profesional yang akan bimbing, yang tempat dia bercerita masalah, bahkan dia boleh cerita masalah peribadi, bahkan dia boleh dapatkan kasih sayang. Dan kita tahu bahawa mungkin sebahagian adik-adik kita ni, betul, kita tak boleh salahkan dia. Mereka mungkin kurang kasih sayang, bimbingan dan sebagainya. Tapi peranan guru, peranan pekerja belia profesional lah yang akan bimbing mereka. Bagi Izzat, ketika mencari ataupun ruang untuk bernafas sebagai anak muda, sebagai pelajar ketika itu, adakah itu ada diberi peluang oleh ibu bapa ataupun guru di sekolah, ataupun Izzat memang menentang semua? Memang rasa semua ni tak bersetuju dengan aku. Aku ni tak siapa yang faham. Okey, baik. Waktu saya di sekolah dulu, saya selalu gagal dalam peperiksaan. Dan itu membuatkan saya hilang rasa minat untuk belajar. Dan saya berhenti. Masa tingkatan berapa tu? Waktu di tingkatan 2, saya berhenti. Dan ayah saya usaha lagi untuk hantar saya pergi sekolah. Dia pergi hantar saya ke sekolah berasrama penuh, sekolah Felda, sekolah sukan. So, dekat situ saya dibuang kerana masalah disiplin sebab guru terlampau tegas. Dan saya minat apa yang cikgu katakan tadi. Cikgu jadikan murid cikgu seperti kawan dan seperti anak. Itu yang diamalkan di sekolah yang negeri. Guru tak layan kami macam pesalah. Tak layan kami macam penghuni. Mereka layan kami macam anak-anak mereka. Itu yang saya suka sangat. Dan saya di dalam keluarga pula, keluarga saya, ayah saya kahwin 2. So waktu yang lapang, waktu yang kosong, ayah saya tak ada di rumah, itulah waktu yang sesuai untuk saya pergi melepak ataupun mencari seka-seka negatif. Itu yang saya gunakan. Jadi di mana yang menyebabkan rasa orang kata pun memberontak tu, yang amat kuat apabila dia datang tu? Macam mana? Dalam keluarga lah. Saya selalu dikongkong dan saya pun nak rasa bebas macam orang lain. Cikgu Yasir, saya rasa majoriti anak-anak sebegini memang itulah asalnya. Itulah asalnya. Di kami, ya, contoh di Lasal. Di Lasal, kami ada pendekatan 3L. The less, the lost and the last. Last ni banyak yang terpinggir. Dipinggirkan keluarga apa. Lost ni memang dihilang. Kadang-kadang timbul, kadang tidak. Last ni selalu yang terakhir. Samalah. Selalu yang terakhir dalam kelas sama. Yang ujung-ujung yang ujung-ujung tu. Yang ini selalu masalah. Macam tiga kombinasi inilah. Ya, 3 kombinasi. Jadi apa pendekatan kami dalam saya sebagai cikgu sukan, apa pendekatan saya ambil student tu. Taklah ambil semua, tapi ambil separuhnya yang koko yang dia punya orang cakap kepala dia. Kan kita tangkap dia punya kepala macam tu kan. Taiko dia tu. Ambil dia, pegang dia. Pegang ni akan, yang atas ni akan main yang ke bawah ni. Dia akan jaga kat bawah. Bila sampai tu masa, saya punya tim rugby sikit. Saya ambil kepala dia, jadi ramai tim rugby saya. Betul. Saya ambil ramai, jadi ramai. Jadi benda tu jadi menarik. Bila dah orang atas tu dah ikut, yang anak-anak buah dikiranya diikut sama-sama. Bila dah ikut, yang atas ni, yang kepala ni jadi okey, seluruh tim tu akan jadi okey. Betul. Saya ambil daripada pengalaman Cikgu Yasir dari berinteraksi dengan ibu bapa dan juga anak-anak sebegini. Apa yang begitu terkesan apabila melihat, kerana antara pengaruh kuat ni berkaitan dengan pembinaan sosial anak-anak ini adalah ibu bapa itu sendiri. Macam-macamlah dikategorikan, tidak bercakap dengan anak-anak, tidak endah, sibuk dengan kerja, keluarga miskin, cepat marah, ni jenis temper dan sebagainya. Memang betul. Pengalaman Cikgu Yasir? Kalau memang setiap student tu ada masalah masing-masing. Sekurangnya kita dapat tangkap satu, kita akan atasi satu. Ada parent yang datang. Parent yang datang dekat sekolah, datang dengan maki, datang dengan layanan yang datang dengan mood tidak baiklah. Apa yang kami buat, kami layan dengan baik. Kalau kita layan dengan macam tu juga, akan ada situasi yang tegang.
Jadi kalau ibu bapa yang macam ni, anak-anak dia akan dapat hasil yang teruk je. Jadi pada saya lah, ibu bapa tu kena tolong juga anak dia. Ibu bapa kena tolong. Kalau macam ni, dia lebih kepada bercerita dengan kaunselor apa masalah, kaunselor akan berinteraksi ataupun cikgu akan cari mak ayah dia. Jadi dia akan dapat. Bagi Cikgu Yasir, mengkategorikan ibu bapa ini. Kerana kita tahu ibu bapa pun ada macam-macam jenis kan. Betul. Ada yang berpendidikan, Betul. ada yang tidak berpendidikan, ada yang kerja-kerja orang kata pun buruh kasar sebegini. Betul. Kita pun kena membawa diri kita Betul. sesuai dengan cara mereka berinteraksi. Itulah, kadang satu masa saya akan pergi ke area-area yang student-student saya ada. Saya akan pergi. Kadang duduk minum dekat situ, bersembang. Lepak dia orang. Mak ayah cakap, ni macam ni, macam ni, macam ni. Nanti apa-apa ada masalah senang. Itu yang jadi saya senang. Bila ni ada anak yang ni masalah ni, kita dah senang. Ni ada anak macam ni, kita dah senang macam mana nak tangkap dia. Takut je. Ya, Jafitri, ini komponen yang paling penting adalah ibu bapa. Ya. Jadi tapi kita tak boleh nak salahkan semua ni kepada ibu bapa juga, kerana itulah kata pun kehidupan mereka. Itulah realiti hidup yang kita perlu akui. Jadi apa support system yang mungkin pengalaman Jafitri dengan MBM dan juga ketika membuat kajian itu, apa support system yang kita boleh bagi kepada ibu bapa yang mereka mungkin tiada pilihan dah sebenarnya. Mereka lepas anak ni memang 100% kat sekolah. Betul. Tapi anak-anak dah tak minat dekat sekolah, tak minat akademik. Itu yang buat hal tu. Saya ingat itulah, kita nak kata bahawa ada juga keluarga yang baik. Okey, keluarga yang baik memang itu adalah nukleus yang terbaiklah bagi anak muda untuk meningkat menjadi baik. Tapi tak semua keluarga yang bahagia mungkin diuji bergaduh ataupun masalah kewangan ataupun COVID ni ramai kan yang terpaksa cari kerja keluar dan terpaksa tinggal anak gitulah, maknanya nak survive. Tapi apa yang menyebabkan mereka anak-anak ni boleh terus disokong adalah dengan kita mewujudkan satu ekosistem. Sudah tentu sekolah antaranya lah. Sekolah memang very crucial dan amat penting. Dan saya sebutkan tadi ekosistem seperti kita mewujudkan pusat-pusat belia. Dulu kita dengar sekumpulan pelajar membakar sekolah tahfiz. Memang ramai yang menyalahkan. Tapi bagi saya, kita tak boleh salahkan mereka 100%. Kerana mereka mungkin kurang kasih sayang. Tak ada tempat nak melepak. Kalau duduk di flat, kalau pengalaman kita pergi, memang rumah, ya Allah, kita tension, budak-budak tension. Takkan nak buat kerja rumah di situ, kemudian bergaduh dengan adik-beradik. So, kita lihat sistem sokongannya adalah dengan adanya beberapa pusat-pusat belia. Kita ada satu contoh di bawah kita, di Lembah Pantai. Persatuan Belia Seri Cempaka. Dia menang Persatuan Belia terbaik tahun lepas. Hebat. Saya melawat tempat dia, saya kagum. Sebab apa? Di bawah flat yang sempit, dia boleh wujudkan satu pusat belia yang budak-budak muda lepak situ, cerita masalah. Kemudian, bahkan mereka boleh bantu komuniti. Mereka komuniti susah, budak-budak belia ni yang bantu. Di train untuk bantu. Dan dia buat juga pertanian dalam bandar. So, budak-budak tu ada aktiviti. Support kepada aktiviti formal di sekolah. So, dia ada satu lagi sistem sokongan pusat belia. Menarik. Lepas ni kita nak tahu kisah selanjutnya Izzat di Henry Geni. Kerana orang nak tahu lebih lanjut, TikTok dengan YouTube tak cukup tu. Jadi di Dialog Tiga Penjuru ni akan kata pun keluar kisah-kisah sebegitu. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Anak-anak yang keluar ataupun alumni dari Sekolah Henry Geni mahukan peluang kedua. Dan sebelum diberikan peluang kedua, kita nak tahu apakah cara yang diguna pakai di sekolah-sekolah pemulihan akhlak ini. Dan kita merujuk kepada saudara Izzat. Izzat, mungkin apa yang dipaparkan melalui aplikasi TikTok dan juga melalui video YouTube itu sebahagian kecil, mungkin tak sampai 1% kot daripada 3 tahun melalui pengalaman di Sekolah Henry Geni. Jadi, apa sebenarnya yang dilakukan oleh anak-anak di Sekolah Henry Geni? Okey, baik. Di Sekolah Negeri ini menekan kepada disiplin. Dan kami di bawah Jabatan Penjara Malaysia, sistem semua sama dengan penjara. Kami kemudahan yang ada di Jabatan Kebajikan Masyarakat tak ada di Sekolah Negeri. Contoh? Contohnya katil, tilam. Kalau kita tengok di kaca TV, ada katil dengan tilam dan mereka pada waktu petang dapat beriadah. Tapi kami di Sekolah Negeri, kami hanya berbekalkan dengan blanket. Itulah yang menjadi alas untuk kami tidur. Bawah atas lantai? Yes, betul. Atas lantai. Dan pada waktu petang kami tak dapat riadah yang seperti di kaca TV tu. Kami hanya duduk dalam dom.
Okey, satu dom ada seramai 60 orang penghuni. Ramai. Macam-macam perangai pun ada. Tak dinafikan ada juga yang masih nak hanyut dengan kisah selam mereka, yang masih tak nak berubah. Semua atas diri. Ya, semua atas diri. Kalau dah sampai di gini, itulah permulaan hidup kami yang baru. Dan apa perbuatan yang untuk kami lakukan kehidupan kami yang baru ini? Saya memilih untuk jadi yang lebih baik sebab saya dah tak nak keluarga saya sedih. Jadi ada juga yang masih hanyut dan ramai tak dinafikan juga, ramai juga yang bila keluar kembali balik ke kisah silam. Dan ada juga yang telah berjaya. Dan di sekolah negeri ini sistem ada unit akademik. Unit akademik ada pancaragam. Ada kemahiran seperti welding dan ada sukan, tinju dan muay thai. Dan saya memilih untuk unit akademik untuk saya ambil SPM di sekolah negeri. Jadi selesai di sekolah negeri dengan SPM tu? Alhamdulillah selesai. Dan dapat keputusan yang baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu Yasir, bagaimana kita membawa kisah-kisah sebegini kepada anak yang masih bersekolah? Adakah dengan cara begini mereka gerun, mereka takut ataupun orang kebal lah. Dia orang tak kata lah, ini cikgu semua nak gertak kami. Kami tahulah, kami dah besar pun. Kami cool, kami tahu semua benda ni. Benda-benda ni kita boleh handle, tak ada masalah. Adakah begitu sebenarnya? Memang sekeras mana hati seorang mesti akan dia terasa. Bila dalam PDPC kami mengajar, ada dalam PJ pun ada sama, ada silibus dadah, seks semua ada. Silibus tu akan memainkan peranan untuk student-student ni sedar apa kesan dia, apa masalah yang akan dihadapi selepas tu. Ada semua sebenarnya. Jadi reaksi mereka di dalam kataupun kelas sebegini, mereka ada rasa betul sedar, mereka rasa macam bosan ni, macam-macam. Memang akan ada rasa. Dia akan rasa dia setiap budak berbeza. Ada yang tak tunjuk dia punya sedih, ada sedih juga cerita ni. Mesti ada tersentuh juga hati. Sekurang-kurangnya saya cakap dekat student-student ni, saya ajar ni bukan untuk kamu dapat keputusan yang cemerlang, tak. Sekurang-kurangnya kamu jadi orang keluar nanti. Itu yang saya setiap masa saya ajar student-student saya. Di mana bila dia keluar nanti jadi orang, dia fikir mana baik dan buruk. Apa yang saya ajar tu. Izzat, di dalam rakan-rakan di Henry Geni tu, yang masih tegar tu, masih tak nak berubah tu, apa yang Izzat perhatikan? Apa sebab mereka? Yang agak sukar lah 3 tahun tu macam tak ada hal lah mereka ni. Okey, sebab apa yang punca mereka kembali balik ke kisah silam? Sebab tertekan, tak dapat peluang kedua daripada masyarakat. Dan mereka selalu dikecam. Mereka niat yang baik untuk buat satu perkara itu. Mereka nak buat untuk jadi yang lebih baik. Tapi masyarakat selalu pandang serong. Okey, buat suatu benda ni cuma nak dapatkan duit dan nak dapatkan bekalan dadah. Itu bila mereka tak buat, mereka jadi macam terkesan. Sebab mereka pernah alami dulu. Mereka akan jadi macam terasa hati dan tertekan. Mereka lebih memilih untuk kembali balik ke masa silam. Adakah persepsi pelajar, anak muda keluar dari Henry Geni itu tebal dengan masyarakat? Anak ni fail, anak ini gagal, anak ini memang tak bolehlah hidup mereka gagal lah terus. Adakah masih kuat? Bagi saya, persepsi masyarakat semua atas diri saya. Saya yang lakukan. Kalau saya lakukan positif, masyarakat akan pandang positif. Bagi maksudnya Izzat melawan arus tu. Ya, betul. Tapi persepsi itu masih tegar, maksudnya masih tebal di kalangan masyarakat bahawa anak Henry Geni ni anak yang gagal, anak yang bermasalah, walaupun dah 3 tahun, 2 tahun di sana. Ya, betul. Ni nampaknya dengan angka yang semakin meningkat saban tahun, bersalah jubana, sekolah-sekolah seperti ini penuh sesak. Di Henry Geni, Izzat katakan tadi sampai tidur kat lantai, dan memang mereka tidur di lantai pun. Tapi dapat sesak dalam satu dom itu, tunas bakti pun sesak, yang masih menunggu untuk pembicaraan pun ramai. Jadi apa yang kita boleh anggap pada anak sebegini, kepada masyarakat sendiri untuk bagilah peluang kedua kepada mereka? Sebab itu saya menganggap bila saya ada peluang masuk ke sekolah Henry Geni, bukan sebagai peserta tapi sebagai penganjur bersama, alhamdulillah, saya rasa insaf bila saya tengok jadual aktiviti harian mereka, tengok keadaan fizikal sekolah Henry Geni. Saya melihat ini sekolah kemanusiaan sebenarnya. Sekolah yang memberikan peluang yang kedua.
orang luar melihat sekolah Henry Geni ni sebagai budak jahat. Penjara. Bagi saya, penjara, tak ada harapan. Nama pun datang daripada Jabatan Penjara Malaysia. Ya, Kan? nama pun begitu. Tapi bagi saya ia adalah satu sekolah kemanusiaan. Even ada budak masuk universiti pun tak jadi manusia. Terlibat dalam rasuah, terlibat dalam jenayah, tapi mereka masuk ke sekolah Henry Geni, keluar ada somebody, menjadi somebody, even ada jadi juara tinju. Sukma, Saudara Prem masuk dalam kategori kluster program kami Ribbon Kuning, kluster sukan. Dia jadi peninju mewakili Melaka, menang emas. Hebat. Maknanya dia jadi somebody. Betul. Itu sebenarnya matlamat pendidikan. Kita kena sedarkan masyarakat bahawa matlamat pendidikan macam cikgu sebut tadi, saya suka memanusiakan manusia. Tak kiralah dia masuk universiti ke sekolah Henry Geni, dia jadi manusia. Dia berhak untuk mendapat sokongan daripada masyarakat. Sebab itu kita kena didik masyarakat kita. Jangan pandang serong pada mereka. Bahkan kadang mereka lebih baik daripada kita. Cuba je Puteri jelaskan lagi tentang latihan kemanusiaan di sekolah Henry Geni. Cuba kita boleh bayangkan kepada penonton, ibu bapa dan masyarakat di luar sana, mereka bukan pesalah tegar yang kita persepsikan. Ya, saya lihat bila latihan kepayahan tu. Sebab saya pernah buat satu program dulu, beberapa siri, waktu saya menjadi Susagong Majlis Belia Negeri Sembilan, kita bawa student ni masuk ke penjara sebenar. Kita namakan sebagai satu program Kota Harapan. Kita tak bagi tahu lagi. Kita bagi tahu, kita pergi kepada jabatan. Sedap nama tu. Kita pergi ke Jabatan Pendidikan, kita ambil list pelajar-pelajar yang orang muda kata masalah disiplin tahap dewa ni. Ada 20 list merangkumi India, Cina, Melayu. Kita kata, jom adik-adik kita nak buat program Kota Harapan. Okey? Oh, dia kata seronok dah ni pergi jalan kan. Rupanya kita bawa dia ke Johor Bahru. Penjara, turun aja, mereka terkejut. Ini ke Kota Harapan kan, percutian 2 hari 1 malam. Ya, kita nak bagi kesedaran pada mereka sebelum mereka, kadang-kadang anak muda ni dia tak salah, dia tak nampak implikasi ke depan. So bila dia join program Kota Harapan ni, dia nampak, oh payahnya duduk dalam penjara ni. Bang, kami terpaksa gosok gigi guna berus gigi pendek. Betul, saya tidur sekali dengan orang dalam penjara. Kita pun insaf. Ada seorang budak otai tu, Cik Nazri, kebetulan saya ingat Mona Fendi pun dipenjarakan di situ. Kebetulan yang otai-otai ni kami letak di bilik banduan akhir. Kita kata, ni bilik Mona Fendi dulu. Semua insaf. Tapi masalahnya Cik Nazri, bila keluar tu, dia tak dapat sistem sokongan. Bila dah insaf, tapi masyarakat pula tak sokong. Dia kembali balik jadi, macam Izzat sebut tadi lah, sokongan masyarakat tu tak ada. Tapi kalau di Henry Geni tu, kita tahu latar belakang anak-anak ini bukan calang-calang juga. Ya. Bukan semua anak-anak miskin. Begitu Izzat kan? Betul. Ada datang daripada orang yang berada, T20, anak daripada mungkin kelas-kelas menengah atas dan sebagainya. Jadi nampaknya persepsi masyarakat anak ini gagal, anak datang keluarga masalah, juga perlu diperbetulkan. Ya, betul. Itulah kita kena harus terus mendidik masyarakat. Sebab kita pun kadang masyarakat ni dia ada pelbagai latar belakang kan. Payah juga kadang kita nak seragamkan pemikiran mereka. Tapi bagi kita, macam program yang kita gerakkan Ribbon Kuning antara Kementerian Belia dan Majlis Belia Malaysia dan beberapa stakeholders, kita nak bagi penerangan pada masyarakat bahawa berilah peluang kedua pada mereka. Manusia buat salah, tapi beri peluang kedua. Beri peluang ketiga. Kita ni manusia, Jenazri, bukannya orang kata malaikat. Kan? Yang terbaik dalam hadis Nabi sebut adalah orang yang buat salah dan dia transform. Itu kita kena bagi masyarakat yang mendengar dan melihat perbualan kita hari ini, peranan kita sokong. Cikgu Yassin ni ratusan ataupun ribuan anak-anak datang daripada sekolah Lasal yang pernah berada dengan Cikgu Yassin. Kita tahu kecenderungan anak-anak ni berbeza. Kenapa sekolah ini juga jadi tempat untuk kita salurkan kecintaan ataupun minat mereka itu? Tadi begitu menarik Cikgu Yassin bawa anak-anak ni yang bermasalah suka sukan. Mereka boleh jadi wakil sekolah, wakil daerah sampai ke peringkat negeri dan sebagainya. Dan kita belum cerita tentang TVET lagi. Adakah sebenarnya sekolah ini dah boleh menjuruskan anak-anak minat yang bagaimana? Kerana Izzat tadi dia tak minat dah akademik. Dia dah mampu, bapak dia hantar ke sekolah asrama, sekolah sukan, tapi dia tak minat. Jadi kenapa ini juga perlu kita salurkan di peringkat yang paling asas sekali, sekolah menengah 1, mungkin menengah 2, dan nampak dah situ kecenderungan anak-anak ini. Supaya kita tidak bagi mereka macam rasa peras, tak suka. Kerana itulah akhirnya hasilnya seperti itu. Betul, memang betul. Kalau kat sekolah, kadang-kadang budak nak datang sekolah sebab ada subjek PJ saja. Betul, budak-budak nak datang sekolah nak subjek PJ je sebab sukan. Dia nak datang sebab sukan. Tapi yang ada masalah ni, dari konteks lain pula, kami di sekolah buat satu aktiviti ataupun koko yang sangat selaras betul-betul dengan pendekatan. Ada satu program saya buat 2 tahun lepas
2019 dengan sahabat baik Cikgu Darmadi dan Cikgu Fizran, nama program Try Play Stay. Nama program tu saya ambil daripada World Rugby punya program, Try Play Stay, di mana semua budak petang tingkatan 1 dan 2 akan pergi satu program tu. Semua dia akan cubalah try main rugby. Rugby fun rugby. Baru dia tahu rupanya rugby ni sangat game yang enjoy, bukan game yang ganas, bukan game yang Tak semestinya badan besar. tak semestinya semua kecil. Memang betul-betul bila dia sampai separuh masa 3 bulan ke 4 bulan tu kami tukar try play pula. Kami ada yang minat, betul-betul minat, tinggal minat, dia akan bermain. Sampai tahap yang ketiga, stay. Dia akan stay pergi tournament luar-luar. Inilah semua. player kita. Ini player yang terbaik yang dah ada. Dia akan pergi tournament luar. Sampai satu masa, mak ayah telefon. Cikgu, tak buat training ke petang ni? Sebab mak ayah hanya nak hantar anak training. Sebab apa? Anak dia dah penat, malam dia tidur. Dia tak akan pergi ke mana-mana. Dia ikut jadual mak ayah dia sediakan dah. Dia ikut betul-betul, malam dia boleh rehat tidur betul-betul. Kalau yang balik sekolah, terus pergi merayap ke mana-mana, asalnya malam tak tahu ke mana. Adakah itu sebenarnya Izzat yang sepatutnya kita lakukan kepada anak-anak yang sebegini? Ya. Saya sangat menyokong apa yang cikgu cakap tu. Memang pelajar-pelajar memang minat pada subjek PJ kerana kami dapat bersukan dan dapat bermain dengan minat. So itu yang menjadi salah satu sebab kenapa kami pergi sekolah pada waktu PJ. Betul. Kalau yang tak minat akademik tu bagaimana? Selain daripada PJ yang minat bidang kemahiran dan sebagainya, ada didedahkan di peringkat sekolah menengah ketika itu? Okey, di sekolah menengah ada juga subjek kemahiran seperti menukang. Juga ada waktu saya sekolah dulu memang ada subjek yang seperti kemahiran inilah. Adakah ini juga tujuan diwujudkan projek Ribbon Kuning ini di bawah KBS dan bagaimana rate orang kata pun sukses setakat ini? Kalau saya boleh cuba kaitkan dengan apa yang dibincangkan tadi Haji Nazri, bahawa kita kena raikan anak muda kita ni kepada sistem pendidikan bakat. Tak semua yang orang kata minat akademik. As long as end result dia adalah nak jadikan dia manusia. Dia pergi sukan ke kemahiran ke, dia jadi manusia dan menyumbang kepada negara. Jadi kalau saya boleh kaitkan bahawa satunya adalah kita raikan bakat. Raikan bakat mereka, dan juga yang keduanya saya tertarik bila cikgu sebut tadi sebelum saya kaitkan dengan Ribbon Kuning adalah bagaimana sukan ini memang antara tools yang salah satu juga cabang yang non akademik yang penting untuk mengajar dia erti kehidupan, erti pentingnya disiplin tadi kan. Saya tertarik dengan rugby tadi. Sebab itu dalam sambutan Hari Minggu Kerja Belia, saya masih ingat 2017 di peringkat Commonwealth, mereka menggunakan tema Empowering Youth Through Art and Sport. Maknanya kita upayakan anak muda kita ni melalui seni dan sukan. Sebab itu saya selalu cadangkan kepada Kementerian Belia, kita tak explore lagi antara kaitan belia dengan sukan ni. Sebenarnya sukan ni boleh jadi powerful tools untuk memanusiakan belia kita ni. Itu kita boleh explore. Sebab itu salah satunya juga kita wujudkan program Ribbon Kuning. Ya, supaya kita boleh bagi pendidikan kedua, peluang kedua kepada orang seperti Izzat dan kawan-kawannya supaya menjadi manusia, sama ada mereka minat sukan. Sebab itu kita bahagikan kluster sukan. Ada kemahiran yang rapat terutamanya dengan belia lelaki ni. Okey, kita nak tahu lebih lanjut tentang program Ribbon Kuning dan juga peluang kedua kepada anak muda dari sekolah-sekolah sebegini. Nak tahu juga macam mana langkah pertama Izzat keluar dari sekolah Hendegeni dan membuat keputusan nak ambil SPM lagi sekali, nak dapatkan pendidikan, sekurang-kurangnya ada diploma, ada sijil, barulah dapat meneruskan kehidupan. Kita rehat dahulu, kembali dalam Dialog 3 Penjuru. Anak muda alumni Sekolah Hendegeni ingin bangkit. Mereka ingin kembali kepada keluarga dan juga masyarakat. Tapi di dalam perjalanan mereka seringkali ada halangan. Persepsi bahawa mereka tidak akan berubah, mereka masih akan terlibat dengan jenayah, mereka tidak akan menjadi manusia, itu yang menjadi beban kepada mereka. Izzat, selepas keluar dari Hendegeni, apa yang pertama sekali Izzat ingin lakukan? Pertama sekali yang saya ingin lakukan adalah membahagiakan ibu bapa saya. Itu yang saya sangat nak lakukan waktu saya di dalam Hendegeni, dan saya nak lakukan waktu saya dah bebas nanti. Dan bila saya keluar, macam mana cara saya nak bahagiakan keluarga saya? Dengan cara saya lakukan setiap perubahan saya.
saya ubah sikap saya amalkan apa yang saya belajar di sekolah negeri ni, dan saya berniat untuk sambung belajar. Sebelum saya sambung belajar, saya jumpa satu program iaitu Projek Ribbon Kuning, dan Projek Ribbon Kuning inilah yang membantu saya dari segi suntikan semangat, dari segi disiplin dan banyak kursus yang diajar waktu saya dengan Ribbon Kuning. Dan sebelum saya belajar, saya dihantar untuk bekerja di Westport. Ribbon Kuning yang menguruskan semua, ramai 20 orang peserta waktu itu. Kami dihantar ke Westport sampai bulan 3, saya mendapat tawaran belajar sambung ke peringkat diploma pengurusan penerbangan. Dan start situ saya mula belajar. Matlamat saya nak belajar berjaya dalam pelajaran, saya nak banggakan ibu bapa saya. Itu impian saya yang paling besar. Jadi dapat direalisasikan? Alhamdulillah, mak saya selalu cakap dia bangga dengan saya kerana saya dapat buatkan kebaikan. Dia menangis tak? Dia menangis. Cikgu, saya rasa ini manifestasi anak-anak muda. Mereka mahu peluang kedua. Mereka mahu diberi peluang sekali lagi. Kerana mereka muda. Betul. Cikgu. Peluang kedua bagi saya lah. Kalau tengok pada Izzat punya masalah tadi, bila dah lepas dia keluar daripada sekolah, penerimaan mak ayah tu, dia nak mengembirakan. Sama kat sekolah juga. Sama kat sekolah. Student akan datang sekolah, dia akan bawa balik satu result. Dia nak mengembirakan mak ayah dia. Dekat sekolah tu yang cikgu, 2-3 orang cikgu lain akan mainkan peranan. Sama ada pengetua, PK, haliman murid, pentadbir, dia akan mainkan peranan. Kalau parent dia nakkan keputusan yang baik pada anak dia, tapi cikgu pula tak bagi yang terbaik, macam mana kombinasi antara dua dia? Bila contoh saya pernah pengalaman, bila parent datang ke sekolah, marah-marah semua nak keputusan anak dia macam mana kan. Yang lari dulu cikgu-cikgu lain, siapa yang menjawab? Siapa yang akan menjawab? Cikgu disiplin yang akan menjawab. Yang lain cikgu tak nak ambil tahu. Takut. Bila situasi macam tu, pengetua, pentadbir perlu ada. Dia perlu orang pertama yang ada menangani isu tu. Dia tahu undang-undang yang lebih lengkap. Macam kami pun disiplin, cikgu-cikgu lain akan kecep perut dah. Kalau yang macam Tuan Haji cakap tadi, di sekolah Tuan Haji yang lama tu, kes datang bawa parang tu, macam mana nak atasi kes tu? Pernah cikgu lalui? Memang. Datang, macam mana kita nak atasi masalah tu? Yalah, mereka marah. Memang dia datang dalam keadaan marah. Macam mana kita nak atasi dia? Jangan pentadbir lari. Kena Kena hadapi. hadapi dengan kontak polis, dengan prosedur yang betul lah. Ya. Ataupun cikgu, kita jangan dalam keadaan marah juga. Ya. Tenang, duduk dulu, kita kontrol dia, kita belajar banyak perkara, banyak benda kita perlu. Masa itulah kita perlu menggunakan apa yang kita belajar tu. Kalau kita rujuk Sekolah Menengah Kebangsaan Lasal ni, cikgu, sekolah berada di kawasan bandar. Saya rasa ini antara contoh Cikgu Fitri kan. Pelbagai latar belakang masyarakat. Ada kelompok miskin, kelompok kelas pekerja, kelompok kelas menengah dan tinggi. Ada pelbagai kaum. Betul. Ada tinggal di flat-flat, kawasan rendah dan sebagainya. Jadi ada support ataupun sokongan dari ibu bapa, PIBG misalnya, dan juga polis sekitar komuniti untuk menjadikan cikgu berjaya ataupun ialah sekurang-kurangnya dapat menghadapi anak-anak sebegini? Untuk saya, dalam tempoh COVID ni, saya ada satu program yang terbaru saya buat. Iaitu Gym Lasal saya buat. Dalam tempoh COVID ni saya memikir, apa yang student akan buat satu hari nanti? Apa yang student akan buat bila dia tak boleh nak bermain di padang, tak boleh semua. Saya memikir, apa program? Saya sedikit-sedikit saya cari-cari barang-barang sumber-sumber untuk jadikan satu tempat dia boleh bersukan, dia boleh buat satu aktiviti. Memang ada limit dalam 5-6 orang. Saya buat satu tempat. Bila dia masuk tempat tu, dia tengok kat sini ada gym. Kalau gym pergi dekat luar, bayar RM5. Dekat sana, dekat sekolah saya buat, main masuk tapi dalam limit 5-6 orang lah, dengan SOP yang betul lah. Budak ni masuk, cikgu kat sini boleh tempat kita melepak dua. Di situ cara kita. Bila saya buat sedikit program sedikit, asalnya saya nak buat mini gym biasa je. Kecil-kecilan lah. Kecil-kecilan saja. 2-3 barang saya beli dekat Facebook, saya beli sikit-sikit. Sampai satu masa sambutan dia, pengetua nak bagi ni, nak cari ni, PIBG nak bagi ni. Alhamdulillah sampai satu masa, kalau saya boleh kongsikan, saya rasa cukup
puas hati dengan student pun tengok, cikgu betul ke ni gym macam gym dekat luar dah ni. Daripada tempat tu sangat betul-betul tempat barang-barang saja, store betul-betul sampai transform sampai jadi macam tu. Budak yang selalunya budak akan ikut saya. Budak yang selalu nak ponting sekolah dia akan masalah, saya tak akan tarik. Saya akan tarik dia sebab bagi dia rapat dengan saya. Saya akan tarik, jom tolong cikgu kemas tolong. Tolong cikgu kemas. Dia akan buat, cikgu, saya nak duduk, saya tak nak masuk kelas lah. Masa itulah kita boleh didik dia, ajar dia cara-cara macam mana masa depan dia lepas ni. Kita boleh ajar. Seorang student saya ni, saya memang ingat nama dia sampai sekarang, Manish nama dia, seorang India. Memang dia seorang dia boleh naikkan kemah besar 4 tu. Dia seorang. Macam mana? Cikgu, saya dah biasa ni cikgu. Dia akan tolong saya setiap masa. Cikgu, apa lagi nak boleh tolong cikgu? Memang saya cakap. Memang saya cakap kat dia, Manish, kamu belajar tak seberapa betul? Belajarlah, saya cakap kat dia. Sekurangnya ilmu yang cikgu bagi, ilmu yang cikgu-cikgu lain, kamu tolong cikgu. Cikgu-cikgu lain akan doakan kamu. Satu hari kamu akan jadi orang kat luar. Betul-betul saya jumpa dia tahun lepas, dia dah jadi salah seorang kontraktor dah. Oh, hebat. Saya boleh tabik dekat dia. Ini cerita benar, Jefitri. Adakah itu juga yang dimahukan dan bagaimana MBM boleh reach out anak-anak untuk dapat peluang kedua sebegini? Ya, sebab itu dalam program Ribbon Kuning, tally juga apa yang Cikgu Yasir sebutkan tadi adalah kita kena tampilkan contoh-contoh hidup ni. Macam Izzat, macam tadi apa? Manis. Kita kena tonjolkan bahawa walaupun mereka gagal pada awalnya, mungkin mereka tidak, orang kata, lampi dalam bidang akademik. Ya, tapi sebenarnya tak semestinya mereka tidak akan berjaya. So masyarakat perlukan cerita-cerita success story ni. Sebab itu dalam satu kluster di bawah Ribbon Kuning adalah tentang promosi dan juga kesedaran dalam kalangan masyarakat dengan kita menampilkan sebagai contoh program cerita orang gagal. Cerita orang gagal ni adalah menampilkan pelajar-pelajar yang awalnya mungkin diuji dengan keluarga, dengan malas belajar, tapi bila dia mengalami satu fasa, dia transform menjadi orang yang baik. Bahkan orang yang berguna pada masyarakat, bahkan lebih baik daripada yang graduan daripada universiti. Sebab itu masyarakat perlu ditampilkan dengan cerita-cerita berjaya ni. Itu bagi saya. Program ini masih berjalan oleh KBS dan dengan kerjasama MBM? Sepatutnya berjalan, tapi sebab COVID ni kita terpaksa tangguhkan. Kenapa Jefitri tak berjalan? Kita tak boleh masuk ke sekolah, kita tak boleh masuk ke penjara, kita ada sekatan-sekatan. Tapi kena buat kreatif macam Cikgu tapi Yasir tadi. Kita ada program-program yang lain. Tapi program Ribbon Kuning ini memang kita terpaksa berhentikan buat sementara waktu. Tapi program-program lain seperti kita pengkaderan ke program-program Persatuan Belia sebagai contoh, itu kita teruskan ke akar umbi sampai sekarang di kampung-kampung Felda. Dan semakin crucial. Lebih banyak perlu dilakukan dalam era pandemik kerana mereka banyak berada di rumah, mungkin ramai hilang pekerjaan dan sebagainya. Akhir sekali mungkin Izzat dengan jurusan sekarang sebagai pelajar dalam bidang Diploma Pengurusan Penerbangan. Nak jadi apa sekarang lepas ni? Saya cita-cita saya nak jadi seorang pramugara. InsyaAllah selepas tamat saja diploma ni, saya nak sambung ke cabin crew untuk menjadi seorang pramugara. Itulah laluannya ya? Ya, betul. Masih bujang ataupun dah kembali berkeluarga? Saya masih duda. Bujang lah tu. Ingin kembali berkeluarga? InsyaAllah selepas tamat saja pelajaran dan dapat je kerja, insyaAllah saya berkeluarga. Bagaimana dengan anak yang dahulu? Okey, alhamdulillah. Masih berhubung. Mak mertua saya masih bagi saya berhubung dan bekas isteri saya pun selalu kontak. Saya selalu kontak untuk tanyakan khabar anak. Menarik. Cikgu, akhir sekali Cikgu, untuk peluang kedua ini kita tidak perlu ada rasa ataupun membeza-beza. Betul. Kenapa ini penting? Memang sangat penting. Bila kita ada je perasaan sama dengan cikgu, bila kita ada perasaan kita nak ajar yang ni, kita tak nak ajar yang tu, habis. Betul. Akan gagal. Apa-apa benda yang kita membezakan akan gagal. Sama dengan anak kita. Bila yang ni kita bagi lebih sikit, yang ni kita bagi kurang, akan ada terasa hati. Terasa hati akan menjadikan dia terjebak kepada kembali kepada perkara yang lama. Itu ya. Jefitri, peluang kedua untuk remaja sebegini. Ya, sebenarnya semua budak remaja belia ni dia bukan tak bagus, tapi dia tidak ada peluang dibimbing secara betul. Jadi peluang kedua adalah antara salah satu proses untuk berikan dia bimbingan untuk kali kedua. Dan perlu ada perancangan yang sustain ataupun lestari ya. Benar.
dan ikut ataupun keadaan semasa. Betul. Tidak boleh outdated sangat juga. Betul. Kan dengan cara 70-an bawa atau 2021 susah juga Kita kena suit dengan generasi Z semasa ni. That's why dia guna TikTok. Betul. Dia gunakan YouTube. Ya. Dan saya rasa itu juga yang kita ingin lakukan dan ingin dapatkan. Terima kasih Izzat. Semoga terus sukses dalam pelajaran untuk selesaikan diploma. Terima kasih Cikgu Yasir. Cikgu Yasir dengan rakan-rakan di LASALL ni memang hebat. Terus melakukan kerja hebat ini. Terima kasih Encik banyak-banyak. Fitri menggemeling rakan-rakan dalam pimpinan beliau untuk terus reach out ke akar umbi dengan program-program yang benar dan kisah hidup ini. Dan itu saja dialog Tiga Penjuru pada malam ini. InsyaAllah saya Nazri Kahar jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.